Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sambung bacaan hadis yang ke-20 ataupun kisah yang ke-20 pada muka surat 134. Muka surat 134, kisah yang ke-20. Fayab'athu Allahu Isa ibn Maryam ka'annahu Urwatu ibnu Mas'ud fayatlubuhu fayuhlikuhu. Allah subhanahu wa ta'ala mengutuskan ataupun menurunkan Isa alaihi salam, yang mana dalam hadis ini disebut ka'annahu Urwah, rupa ataupun penampilan Isa seakan-akan seorang sahabat namanya Urwah bin Mas'ud. Kemudian tujuan Allah subhanahu wa ta'ala mengutuskan Isa untuk fayatlubuhu fayuhlikuhu, untuk mencari Dajjal dan membunuhnya. Artinya dari sudut tertib susunan tanda-tanda kiamat, bermula dengan kemunculan yakhruju ad-Dajjal, keluarnya Dajjal, kemudian barulah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam mempunyai gelaran yang sama dengan Dajjal, iaitu kita panggil Isa pun gelaran tu, kita panggil Dajjal pun gelaran tu. Apa gelaran tu? Al-Masih. Al-Masih Dajjal dengan Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih daripada perkataan Arab masaha, mim sin ha. Kalau kita tengok dalam Quran atau kita tengok dalam bahasa Arab, masaha ni maksud dia apa? Sapu, kan? Macam kita baca dalam ayat tentang wudu, Quran kata wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kamu. Anggota lain basuh, tapi tang kepala tu kita tak basuh, kita sapu. Ada beza kan? Pasal tu Al-Quran membezakan antara ghasl, basuh, dengan mash, sapu. Pasal tu sapu ni dia tak perlu kena semua ayat, dia tak perlu macam kita basuh lah. Artinya kalau kita sapu, walaupun tak mengenai keseluruhan ataupun tak mengenai setiap bahagian kepala, tetap sah. Cuma persoalannya, kenapakah Nabi Isa alaihi salam mempunyai gelaran yang sama dengan Dajjal? Kenapa Isa dipanggil Al-Masih, Dajjal juga dipanggil dengan Al-Masih? Kan? Wallahu a'lam. Banyak huraian yang disebut oleh para ulama
kenapa kedua-dua ini diberikan gelaran sebagai Al-Masih, artinya yang menyapu. Di antaranya, bukanlah kita nak bahas satu persatu, panjanglah cerita. Di antaranya, Dajjal digelar Al-Masih yang menyapu kerana dia menyapu kebenaran. Dia menyapu ataupun menutup kebenaran dengan kebatilan. Artinya dia menyapu kebenaran, keadilan dengan kebatilan, kezaliman, kejahatan, fitnah yang dia bawa. Kemudian turunnya Isa alaihi salam juga tujuannya untuk menyapu. Al-Masih untuk menyapu kebatilan dan kejahatan, kezaliman yang dibawa oleh Dajjal untuk ditunjukkan kebenaran. Jadi satu sapu bahagian jahat, satu lagi sapu bahagian betul lah. Jadi mereka dua ni Al-Masih yang menyapu. Tetapi apa yang disapu ataupun apa yang ditutup, Dajjal menutup kebenaran. Sebab itu nama dia pun Dajjal. Kita dah sebut. Dari sudut perkataannya dia bermaksud pembohong, kazzab. Lepas itu Nabi sebut Ad-Dajjalun Al-Kadzabun. Dajjal, Dajjal, pembohong. Sebab itu orang yang berbohong disebut dengan istilahnya Dajjal. Dan memang dia datang pun dia membawa pembohongan. Pembohongan yang paling besar adalah dia mendakwa sebagai Tuhan. Okey. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam memimpin umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Membunuh Dajjal. Artinya Dajjal tidak boleh dibunuh sehinggalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi sementara Nabi Isa nak turun tu selama 40 hari tempoh pemerintahan Dajjal berlakunya bagai macam-macam fitnah lah kan, yang kita dah baca, yang disebut dengan fitnah Dajjal, yang mana Nabi SAW menasihatkan kita untuk lari daripada fitnah Dajjal, berlindung daripada fitnah Dajjal. Dan kita juga dah baca hadis di mana ada orang yang mendengar fitnah Dajjal dan mendatangi Dajjal dengan andaian dia itu mampu untuk berhadapan dengan fitnah Dajjal. Akhirnya apabila dia bertemu dengan Dajjal, dia menjadi pengikut. Awalnya tujuan dia untuk apa? Nak lawan Dajjal. Sebab dia yakin, kata dia beriman. Bila dia sampai, dia telah terpedaya dengan syubuhat. Apa dia syubuhat? Penipuan, pembohongan Dajjal. Sebab itu Al-Imam Ibnul Qayyim, manusia di dunia ni dia akan diuji dengan dua cara. Fitnah. Fitnah ni ujian, dugaan, cubaan. Satu, kata Ibnul Qayyim, manusia akan diuji, akan diduga oleh Allah Azza wa Jal dengan syahwat. Syahwat maksudnya nafsu lah, keinginan dia kepada dunia, wanita, harta, kuasa. Tu ujian. Syahwat lah maknanya nafsu diuji dengan kehendak dia. Satu lagi fitnah, ujian manusia ni syubhat. Satu syahwat, satu lagi syubhat. Apa dia? Iaitu sesuatu yang tak betul, sesuatu yang salah, sesuatu yang batil, sesuatu yang haram dilihat oleh dia sebagai betul.
Itu yang dipanggil sebagai tertipu tu. Syubhat ni. Pasal tu Nabi kata apa? Al-halalu bayyin wa haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Nabi kata yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan semua manusia mengetahui, semua manusia jelas boleh mengenal pasti yang mana halal dan yang mana haram. Tetapi kata Nabi, di antara dua perkara yang jelas itu, dua perkara yang terang itu, bayyin, ada perkara yang disebut dengan mushtabihat, perkara yang tidak jelas. Dan Nabi bagi tahu, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Dan perkara yang syubhat ni, perkara yang tak jelas ini, ramai manusia yang tak tahu. Artinya yang kenal, yang dapat mengetahui syubhat ini hanyalah sedikit daripada kalangan manusia. Ramainya tak tahu kata benda tu syubhat. Dan syubhat dia hampir kepada haram. Sebab itu Nabi kata, famanittaqa syubuhat istabra'a lidinihi wa irdihi. Sesiapa yang berjaya menyelamatkan diri dia daripada jatuh, tertipu, terpedaya, terjebak dengan syubuhat, perkara yang syubhah, perkara yang samar-samar, dia telah berjaya menyelamatkan agama dia dan maruah dia. Pasal itu dalam dunia hari ini kita telah melihat macam-macam syubhat. Artinya kita tak tahu yang mana satu yang hak, yang mana satu yang betul, yang mana satu yang salah, yang mana satu yang sunnah, yang mana satu yang bid'ah, yang mana satu yang fakta, yang mana satu auta, yang mana satu bohong, yang mana satu cakap betul. Kita tak tahu. Di atas pelbagai sebab lah. Satu mungkin kerana kejahilan kita, kerana kita tu jahil, pasal tu kita tak tahu. Yang kedua, kemungkinan kita tak tahu benda syubhat ni kerana apa? Kerana yang salah, yang tak betul itu, yang batil telah diselubungi, dihiasi, telah pun ditutup dengan pembohongan. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Artinya orang nampak yang haram tu macam halal. Sehingga akan sampai kepada satu tahap di akhir zaman, manusia sudah tidak mempedulikan halal ataupun haram. Yang salah dikatakan betul, yang betul dikatakan salah. Itulah zaman yang dipanggil zaman apa? Zaman orang tak tahu yang mana satu yang betul, yang mana satu yang salah. Orang tak tahu yang mana satu halal, yang mana satu haram, yang mana satu sunnah, yang mana satu bid'ah, yang mana satu haqq, yang mana satu batil. Zaman itu dipanggil zaman fitnah. Pasal orang tak tahu. Manusia diuji. Dia sangka kata dia tu betul, tapi dia tak betul. Kan? Nampak? Okey. Dan kita tengok umat-umat terdahulu diuji. Seperti misalnya dalam satu kisah kan, Ashabul Ukhdud, ketika mana dicampak manusia yang lawan raja ketika itu dalam parit yang dinyalakan api. Dan manusia lain yakin terjun. Kemudian Nabi cerita ada satu orang teragak-agak. Siapa dia? Siapa dia yang teragak-agak nak terjun? Satu wanita
dia dukung anak. Dalam dunia ni ada 3 budak yang boleh bercakap ketika kecil. 1, baby Isa alaihi salam. 2, baby Juraish dalam riwayat Bukhari, yang mana dia difitnah menzinai satu wanita tu beranak. Budak tu ketika lepas dia dilahirkan, dia kata bukan Jurah yang berzina dengan mak dia, tapi orang lain. Itu baby yang kedua. Baby yang ketiga dalam kisah Ashabul Ukhdud, still baby lagi tapi dah boleh bercakap. Dia kata dekat mak dia apa? Terjun, jangan takut. Kalau dia tak kata, mak dia tak terjun. Pasal mak dia duduk tengok api. Tetapi siapa yang terjun selamat. Demikian Dajjal. Nabi kata apa? Dajjal membawa syurga dan neraka. Dajjal di tangan dia ada syurga dan ada neraka. Yang mana Allah kata apa? Neraka Dajjal adalah syurga. Syurga yang dibawa oleh Dajjal itulah neraka. Tapi dia tak nampak macam tu. Hakikat dia macam tu. Nabi kata siapa yang memilih syurga Dajjal, dia telah menempah neraka. Tetapi sesiapa yang terjun ke dalam neraka yang dibawa oleh Dajjal, api yang dibawa oleh Dajjal, dia telah masuk ke dalam syurga. Tetapi zahir yang nampak itu tak sama dengan apa yang sebenarnya. Itu dia panggil fitnah. Itu dia panggil syubhat. Dan Dajjal bawa benda tu. Kita tak tahu. Okey? Seterusnya, Isa alaihi salam memimpin dan memerintah dunia ini selama 7 tahun. 7 tahun. Nabi Isa hidup selama 7 tahun selepas dia bunuh Dajjal. Dia pun melakukanlah pembetulan di atas apa yang Dajjal bawa ni. Ketika ini Dajjal memerintah berdasarkan Al-Quran, bukan Injil. Isa. Itu bukan silap, tapi test tuan-tuan tu dengar tak dengar. Dia berkata Tok Guru silap. Mana boleh Tok Guru silap? Dia nak test mendengar betul ke lena ke. Kalau boleh tegak tu dengar lah. So dia perintah dengan Al-Quran. Sebab itu ketika mana dia diberikan peluang untuk menjadi imam, dia tolak. Kerana dia kata ini adalah umat Muhammad dan orang yang paling layak adalah daripada umat ini. Dia tolak siapa? Dia tolak Al-Imam Mahdi. Sebab Imam Mahdi ni daripada umat Nabi. Isa bukan umat Nabi. Dia umat dia sendirilah, dia Nabi kan. Tetapi dia juga berhukum dengan Al-Quran. Sebab itu Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad, mereka punya hukum hanya terpakai pada masa mereka ya. Tetapi Nabi ni, hukum hakam dia, syariat yang dia bawa sampai kepada hari yang terakhir, iaitu kiamat lah. Penting untuk tuan-tuan tahu ni pasal apa tau. Sebab mana-mana orang yang dia buat amalan yang pelik,
yang berlain daripada ajaran syariat Nabi, maka tuan-tuan kena ingat elok-elok, ajaran itu sesat. Sebab itu apabila Nabi wafat, Allah berulang kali, Nabi beberapa kali, tuan-tuan kena ingat elok-elok ni, benda ni kena ingat ni, prinsip. Duk sebut, duk habaq, agama telah lengkap. Maknanya selepas daripada Nabi mati ni, selepas daripada Nabi wafat ni, tak ada dah cara yang lain daripada cara yang diajar. Artinya kalaulah kata tuan-tuan jumpa dengan siapa-siapa ke, jumpa dengan apa-apa ke, dia tak boleh bawa benda yang berlain daripada apa yang Nabi. Sebab ada sesetengah tarikat lah kita panggil kan, dia ajak dalam tarikat tu, pengikut dia bila sampai pada satu tahap gugurnya syariat, sebab dia sudah dapat ilmu yang dia panggil ma'rifat. Tersandak malam ni, tu belum masuk tarikat lagi. Sebab tarikat ataupun sebahagian tarikat ni lah, sebahagian tarikat, walaupun kita nak cari tarikat yang betul payah kan, tapi sebahagian lah, kita tak kata semua lah kan, sebahagian. Dia membezakan amalan agama ni, saya cerita api lah kat tuan-tuan kan, sajalah kongsi maklumat. Dia membahagikan agama ni, ini buah nak bohong lah. Nak bohong ni pun kena cerdik. Kalau tak cerdik, orang boleh tahu kata kita bohong. Okey, tuan-tuan dengar elok-elok. Sebahagian orang tarikat, dia membahagikan agama ni kepada dua. Satu yang dia panggil dengan syariat, ataupun bahasa kampungnya kulit, ilmu kulit. Semayang tu, puasa tu, semua tu kulit. Dia akan naik daripada syariat ni pergi kepada satu makam, dia panggil ma'rifat. Ma'rifat ni apa? Kulit lawan dia isi. Bagus, bab makan tak pernah salah. Kulit lawan dia isi. Yang mana power? Yang mana A? Kulit ke isi? Isi ya. So tuan-tuan ni baru kulit. Kulit ni kira orang kupas tok buang lah. So kita kena pi. Kita ni mengaji ni sehingga menuju maqam ma'rifah. So bila kita sampai kepada maqam ma'rifah, ketika itu gugurlah syariat. Apa dia? Yes. Okey. Apa kesan dia? Macam Bangki sebut tadi, maka orang-orang yang sudah sampai kepada ma'rifat, dia tidak lagi terikat dengan syariat. So kalau tuan-tuan duk semayang, ada orang yang tak semayang, tuan-tuan tak faham sebab tuan-tuan di bahagian syariat. Apa pasal hang tak semayang? Hang kalau aku nak cerita susah. Pasal hang syariat. Aku makrifat. Agak-agak tuan-tuan daripada hujah. Siapa boleh habaq, saya rasa dia tarikat lah. Agak-agak tuan-tuan daripada hujah. Buat dengan niat apa bala tu, niat tu makrifat lah tu. Apa dalil dia? Dalil lah dah. Apa dia? Apa dia? Itu semua makrifat, tapi dia ada satu hujah.
Artinya orang syariat tak boleh faham orang makrifat. Yakin dia lah, yakin tu makrifat lah, tapi dia ada hujah dia. Orang syariat tak boleh faham. Jadi kalau tuan-tuan pi ustaz mayang lohak lah, saya tak semayang ini. Hei awak pula payah nak cerita pasal awak syariat. Apa hujah dia? Hujahnya apa yang berlaku kepada Khidir dan Musa. Boleh tangkap tak? Kau saya nak cerita juga. Saya cerita bila? Oh, sebelum tu saya nak berbetul sikit. Hari tu saya kata Khidir katok, saya tersasul. Khidir perbetul dinding. Pasal duk ligan masa hari tu ni kan. Okey. Khidir perbetul dinding tu bagi apa? Reta tu duduk dalam tu. Okey. Khidir, sebab itu orang tarikat ni dengan Khidir ni kira habis meta. Okey. Khidir ada 1-2 tindakan dia yang bercanggah dengan syariat. Dia jumpa satu budak, dia katuk budak tu. Budak tu buat salah apa? Boleh tak pergi bunuh orang tak ketahuan hala? Tak boleh. Budak tu kecil lagi, tak ada salah apa. Khidir pipi katuk mati. Musa kata, "Hei, apa pasal ni hang pergi duk katuk budak ni?" Musa maqam syariat, Khidir maqam ma'rifat. Ini yang kita duk hadapi bila orang duk petikai pasal apa kita pelik ni. Tuan-tuan dapat ke tak? Tuan-tuan Musa ke Khidir? Kalau tuan-tuan duk tanya, Musa lah. Nampak tak? Nampak tak? Kemudian Khidir pergi naik kapal, katuk, buat lubang bagi pecah. Apa ni? Bagi air bocor ni. Musa tanya, dah lah dia bagi kita tumpang. Betul tak? Dia bagi kita tumpang. Hang pergi duk buat lubang bagi jahanam pasal apa? Patut kita kena tolong dia lah. Ini masalah orang syariat. Tetapi Khidir ni bila dia makrifat, bila dia faham, pasal itu tuan-tuan jangan pelik kalau ada orang tak pergi mayang Jumaat, tak tutup aurat, menikah tak ada wali batin. Nak cerita payuh pasal duk tahap Musa. Maka buat apa pun dia akan bawa cerita tu lah. Tetapi macam mana kita nak jawab? Macam mana kita nak jawab? Tuan-tuan kena baca cerita Khidir ni daripada episod pertama, baru kita boleh jawab. Musa Nabi, Khidir Nabi. Artinya dia bukan umat Nabi Musa. Khidir bukan Bani Israel. Apa maksud dia? Apa kesan dia bila kita kata Khidir bukan Bani Israel, bukan umat Nabi Musa? Apa dia punya implikasi dia? Apa dia? Ertinya, ya cikgu, betul. Ertinya Khidir tidak terikat, tertakluk dengan syariat Nabi Musa. Khidir ada syariat dia, Musa ada hukum dia. Yang mana hukum Musa hanya terpakai untuk Bani Israel. Adapun Khidir dia bukan Bani Israel, dia ada syariat dia sendiri. Maka dia tidak wajib ataupun tidak mesti ikut apa yang Musa bawa. Apa hujah kita yang kata Khidir bukan apa dia ni? Bani Israel? Apabila Musa mai jumpa Khidir, apakah perkataan Khidir kepada Musa? Kalau tuan-tuan tengok balik dalam cerita tu, Khidir tanya apa?
adakah engkau Musa yang Allah utuskan kepada Bani Israel? Betul atau tidak? Sudah baca tak cerita Khidir ni? Bukan Pandir, Khidir. Pak Pandir lain. Musa tanya Khidir, adakah engkau Musa yang Allah utuskan kepada Bani Israel? Artinya ini penyataan, dalil, bukti yang menunjukkan bahawa Khidir bukan Bani Israel. Khidir bukan umat Nabi Musa. Khidir bukan pengikut pada Nabi Musa. So apa yang dia buat tidak ada kaitan dengan ajaranmu Musa, hukum hakam Musa. Pasal hukum hakam setiap rasul ni berbeza di antara satu dengan yang lain. Contoh saya bagi. Bani Israel kalau depa buat silap, buat salah, depa nak bertaubat, kalau kita senang umat Nabi Muhammad menyesal, salat 2 rakaat, tidak nak berulang balik dosa tu. Tapi kalau Bani Israel buat dosa, kalau nak taubat nasuha, kena bunuh diri. So yang bunuh diri terjun-terjun tu Musa punya geng lah kot. Kok depa kata lagu tu pasal apa? Pasal bila kita bagi tahu dekat depa, kita bagi tahu dekat depa bahawa tak ada orang yang boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad. Sebab tuan-tuan akan jumpa ada sesetengah ajaran yang depa kata depa juga Islam, bila mengaji dengan depa suluk adalah istilah-istilah depa sebahagiannya. Apa akan jadi? Sudah dia akan jadi ini, kuih mudah, jemaat tak wajib. Dulu ada satu tarikat, mereka pi suluk ni pi masuk dalam gua, pi cari tempat-tempat pi inilah berkhaluat ni, pi ni mereka pun ada dalil dah. Khaluat ni macam Nabi pi gua Hira lah. Jadi kami tak pi gua Hira, kami pi gua Sami. Mereka pi hari Jumaat. Lepas tu kita kata, kalau pi hari Jumaat ni apa nak bayar Jumaat macam mana? Kita kata kami sudah sampai makrifat. Macam mana Khidir buat benda-benda pelik, Musa tak boleh faham. Macam itulah yang kami duk buat benda-benda pelik. Yang pergi jumpa satu perempuan menikah batin, tak ada siapa wali, tak ada saksi. Maka kalau tuan-tuan tengok saya buat benda pelik, tuan-tuan faham, makrifat lah tu. Tuan-tuan nampak pergi kelab malam, ustaz pergi kelab malam, jangan kata apa, kita duk syariat lagi. Syariat memang tak boleh pi lah, haram. Orang makrifat boleh pi. Maka agama ni akan dijadi apa? Dia jadi nafsu. Tu saya cerita habis sikit lah. Okey. So nak ceritanya, bila Isa turun, dia pun tak boleh nak buat seperti mana yang dia punya Injil lah. Demikian juga satu hari Umar Al-Khattab kata dia bawa beberapa helaian Taurat yang asli, yang origin. Dia pegang, dia duk baca. Nabi nampak dia duk pegang Taurat. Apa kata Nabi pada Umar Al-Khattab? Lau kana Musa hayyan. Nabi marah. Nabi kata kalaulah Musa yang diturunkan kepadanya Taurat hidup, dia pun tak akan baca dah Taurat tu. Taurat tu dah tak valid dah. Dia juga akan ikut Quran. Nampak? So kadang-kadang kita nak kena letak prioriti lah kan. Kita dalami Quran, kaji Quran. Di samping tu tak salah kalau kita nak buat perbandingan agama, tapi janganlah fokus sangat kan. Perbandingan agama ni mungkinlah sekali-sekala, tapi bukanlah benda yang kita duk dalami sangat. Kita dalami Al-Quran, fahami Quran. Perbandingan agama ni mungkin untuk orang yang baru nak peluk Islam ataupun orang-orang yang baru nak berzina. Kita ni masa terhad, kena ada prioriti, aulawiyat tu kena ada. Okey. So dia pun pilah bunuh Dajjal. Kemudian yamkuthu
anna sab'i sinin, kemudian dia pun hiduplah selama 7 tahun memerintah dengan adil dan segala-galanya, sehingga harta dibahagikan sama rata, tidak ada lagi orang yang berebut. Dan apabila diberikan harta, ada yang sampai tolak. Kenapa? Kerana dia tak layak menerima. Artinya ketika itu dunia dipenuhi dengan keadilan dan kemakmuran. Selepas Dajjal lah. Kemudian ni kita pergi kepada stage yang last sebelum kiamat lah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuskan yursalur rih, angin yang lembut, angin yang sedap selesa ni untuk mencabut nyawa Nabi Isa dan pengikut dia serta orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, thumma yursilullahu rihan baridatan min qibali sya'mi. Allah menghantar angin selepas 7 tahun tu, Allah menghantar angin baridah, angin yang sejuk, min qibali Syam, daripada Syam. Fala yabqa ala wajhil ard ahadun fi qalbihi mithqalu dharrah min khairin aw iman illa qabadathu, hatta law anna ahadakum dakhala fi kabri jabal la dakhalathu. Angin itu mari dengan perintah Allah untuk dihirup oleh orang-orang yang beriman. Bila angin tu masuk, matilah semua. Artinya sebelum kiamat, orang beriman semua dah mati. Orang beriman semua dah tak ada. Orang beriman semua dah diangkat dia punya roh dia. Sehingga kata Nabi, walaupun orang beriman tu hanya ada iman dia sikit je, artinya dia ni bukanlah orang yang beriman yang kuat, artinya orang lekeh lah, tapi ada iman, ada tauhid, dia juga akan mati sebelum bertemu dengan kiamat. Sebelum ditiupnya sangkakala yang pertama, orang beriman semua dah mati. Kalaulah dia ada dalam gua sekalipun, angin tu akan masuk. Anginlah satu benda yang kita tak boleh halang. Angin ni satu material ataupun benda yang kita tak boleh sekat dia masuk. Kan? Kita kata kedap udara, hakikatnya udara ada. Kan? Dia boleh masuk. Pasal itu Quran kata walau kuntum, kalaulah kamu berada fi burujin musyayyadah, dalam tembok besi yang kukuh, mati tetap akan jumpa. Kamu tak boleh lari ya, kan? Okey. Kemudian kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, Nabi Isa alaihi salam akan dikebumikan di Madinah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar. Artinya di manakah Nabi Isa dikebumikan? Di Madinah, dekat dengan makam Nabi, Abu Bakar dan Umar. Ini satu lagi kelebihan Madinah lah. Dan tuan-tuan kena ingat satu benda lah. Kubur Nabi ni, saya ingat, tak tahulah tuan-tuan macam mana, yang sahih, yang betul-betul kita boleh pegang ni, kubur Nabi ya. Kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang tu ada dalam hadis dan memang dibuktikan dalam sejarah. Tuan-tuan balik pi periksa, balik pi cek, balik pi buat kajian, balik pi buat pengembaraan, balik pi buat jejak Rasul. Selain daripada kubur Nabi Muhammad, Nabi apa pun kita tak boleh confirm kata betul. Satu Nabi yang kita tahu, seorang Nabi, Nabi Ayub, kubur sampai 20, 30. Lagu mana? Semua pakat mengaku. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, kubur saja. Kita kata macam mana takkan mati tahun ni mangkit hidup tahun ni pula.
Dan adakah apa-apa fadilat, kelebihan, ganjaran ataupun apa-apa keistimewaan pi tahu duk tang mana kubur depa ni? Hatta kan kubur Nabi pun tak ada kelebihan. Kok-koklah tuan-tuan sakit apa-apa pi ke makam Nabi, buat apa-apa upacara lega pun tak ada. Kalau kubur Nabi yang sahih pun tidak ada apa-apa kelebihan, tidak ada apa-apa ganjaran, dan yang paling penting kubur Nabi tak ada cahaya melainkan cahaya lampu masjid. Lampu masjid, bukan lampu kubur. Tiba-tiba kubur kita ada lampu, keluar pada langit, keluar pada ini semua dakwaan orang yang tak betul ya. So tak payah duk pergi kalut lah, duk pergi ke kubur. Dan tuan-tuan kena ingat prinsip ahli sunnah, ziarah kubur ni ikut Nabi bukan untuk si mati. Ziarah kubur untuk orang hidup. Bukan saya kata. Ziarah kubur ni bukan manfaat pada si mati, tapi manfaat pada si hidup. Pasal Nabi kata tudzakkirukumul maut. Tujuan, maksud, objektif melawat kubur ni, ziarah kubur ni untuk mengingatkan kamu kepada mati. Kan? Nampak? Okey. Setelah itu matilah semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Dan beberapa perkara yang berlaku di akhir zaman. Bila dah habis dah generasi Nabi Isa, generasi orang beriman ni mati habis semua, maka kita akan tengoklah beberapa keadaan yang agak menggerikan. Antaranya, ini generasi yang terakhir ni, ini sebelum tiupan ni. Pertama, tidak ada lagi orang yang mengenal Allah Azza wa Jal. Artinya Islam ni hilang terus. Tak ada orang dah yang kenal Tuhan. Tidak ada lagi orang yang beriman dengan Tuhan. Tak ada dah. Ketika itulah Allah Ta'ala akan hancurkan alam ini, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Daripada Huzaifah, yadrusul Islam kama yadrusu washyu thawb hatta la yudra ma siyam wala salah wala nusuk wala sadaqah. Islam ini kuai lama, kuai kendok, kuai apa? Kuai hilang. Islam ni dia kuih lama, bukan kuih kuat tau. Dia pelan lama, pelan luntur baju. Kuih lama, baju ni kuih lama, kuih elok ke kuih lusuh? Macam itulah Islam. Sehingga kan apa? Sehingga kan hatta la yudra ma siyam. Sampai orang tak tahu puasa tu apa. Ini keadaan di akhir zaman. Orang tak tahu puasa tu apa. Lah kita pun tak heran lah. Kan? Dia buat interview di Mesir, tanya budak-budak Islam di Mesir, kan? Tak ketahuan pala ekor. Tu di Mesir. Mau tanya di Malaysia tak tahu, kan? Tanya rukun iman, beriman kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, demam, kan? Wala salah. Orang sudah tidak tahu apa dia tu puasa, orang sudah tidak tahu apa tu semayang. Pun tuan-tuan, tak ni jauh lagi kita nak jumpa dengan Dajjal, apatah lagi Nabi Isa pun berapa ramai orang yang tahu semayang. Kalau tahu pun hakikat semayang yang sebenar, seperti mana semayang Nabi, berapa ramai sangat yang tahu. Yang lain merupakan apa? Sembahyang ikut-ikutan. Tak lagi Nabi sebut lah, Nabi sebut lagi. Tuan-tuan jangan heran. Jangan heran, agama ni dia jadi agama ikut-ikutan, agama warisan. Kemudian apa? Kemudian Nabi kata apa? Orang tak tahu dah semayang, puasa, zakat, haji pun semua orang tak tahu. Wal yusra ala kitabillahi azza wa jal fil laylah. Kemudian Allah Ta'ala akan angkat Al-Quran ini pada satu malam. Artinya Quran ini diangkat hilang. Dan tuan-tuan tengok sekarang ni pun di antara tanda yang paling jelas, yang dekat, yang hampir dengan kita, kewafatan para ulama. Kewafatan para ulama. Sebab tu Nabi kata diangkatnya ilmu ni dengan matinya para ulama. Tinggallah para juhala. Kan?
Fala yabqa fil ardi minhu ayah. Tidak ada lagi ayat Quran yang tinggal. Artinya orang yang, kata para ulama, tak ada orang dah hafal Quran. Tak ada orang dah yang tahu Quran. Semuanya tidak lagi mengetahui dan menghafal Quran. Wa tabqa tawaif min nas asy-syaikhun kabir wal aju yaqul. Akhirnya depa kata apa? Bila orang semua tak tahu sembahyang, tak tahu puasa, Quran pun tak ada, orang yang hafal Quran pun tak ada. Pasal itu Nabi marah betul ketika peristiwa pembunuhan orang-orang yang hafal Quran, dan Nabi muliakan orang yang hafal Quran, dikebumikan dahulu dalam peperangan Uhud. Nabi tanya, siapa yang hafal Quran? Tanam dia dulu. Tanam dia dulu. Yaquluna adrakna aba'ana ala hadhihi al-kalimah la ilaha illallah fa nahnu naquluha. Akhirnya agama ni jadi macam mana? Apa yang tinggal? Akhirnya apa yang tinggal? Depa akan kata la ilaha illallah. Kata tadi depa tak tahu. Memang depa tak tahu. Depa jawab, kami sebut ni yadrakna aba'ana, kerana dulu kami dengar pak kami sebut, kami pun sebut, tapi kami tak tahu apa dia yang dia sebut. Itulah akhirnya agama ini akan tinggal. Manusia menyebut la ilaha illallah, tetapi tidak dengan ilmu, tetapi hanya kerana dia pernah mendengar pak dia, tok wan dia sebut, dia pun sebut. Hakikatnya agama ikut-ikutan. Itu benda yang akan berlaku di akhir zaman, dan kita yang duduk di akhir zaman tapi taklah akhir sangat ni pun rasa tak mustahil. Pasal apa? Pasal kita duk nampak dah bunga-bunga, buah-buah kahala tu. Lah ni pun kebanyakannya taklid buta, ikut dia. Sembahyang pun pakai ikut dia, kan? Pasal itu dia kata, nampak tok guru tepuk belakang, basuh tengkok, dia pun pi basuh tengkok. Tahu cerita basuh tengkok? Nak cerita tak? Lain kali kita cerita. Kemudian apa yang berlaku? Kaabah runtuh. Itu tak yang pelik Kaabah ni akan runtuh di akhir zaman. La taqumus sa'ah, dalam hadis Abu Sa'id, la taqumus sa'ah hatta la yuhajjal bait. Apabila hampirnya kiamat, tidak ada lagi orang yang akan mengerjakan haji di Baitullah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, kan? Setelah itu Madinah Al-Munawwarah akan menjadi kota hantu. Artinya tak ada orang yang duduk dalam Madinah. Madinah jadi kosong, Madinah jadi sunyi. Pasal apa? Pasal yang duduk di Madinah hanyalah orang beriman. Orang beriman pi mana habis? Mati cerah dah. Orang tak beriman dan tak duduk dalam Madinah. Pasal itu orang yang pi Madinah ni duduk hangat nak kira balik ni, berat juga lah. Duk tanya bila kita nak balik, bila kita nak balik ni, kan? Yatrukuna al-Madinah ala khairi ma kanat la yaghshaha illa al-awaf yuriduna awafi as-siba' wat-tir. Mereka akan meninggalkan Madinah. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Al-Bukhari, mereka akan meninggalkan Madinah. Ini manusia yang tidak beriman itu akan meninggalkan Madinah, dan tidak ada lagi yang hidup dalam Madinah melainkan apa? Melainkan binatang buas dan burung-burung liar. Artinya Madinah ni yang ada dalam tu binatang buas dan burung liar. Orang beriman mati, orang yang tidak beriman tidak lagi mencintai dan tidak lagi menghargai Madinah. Kita tak boleh bayang bila nak sampai, kan? Sekarang ni berlumba-lumba orang nak pi, berlumba-lumba orang nak mati di sana, mencintai Madinah, kan? Kemudian kata Nabi dalam hadis Umar Al-Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kata la yasiranna ar-rakib fi jabanatil Madinah. Kemudian akan berlalulah di luar Madinah itu pengembara-pengembara. Kemudian mereka pun bercakaplah sesama mereka, ni dulu kota ni dulu ni, kalau hampa nak tahu, hadir minal mu'minin kathir. Ni dulu tempat orang beriman ramai, lah tak ada siapa dah. Pengembara-pengembara tu mereka duk lalu ke Madinah. Madinah masa itu kosong, jadi kota berantu, padang jarak, padang terkukur, tak ada siapa. Mereka kata dulu orang beriman ramai duk, lah tak ada. Ketahuilah, semakin dekat dengan tiupan yang pertama. Timing elok. Kita bagi laluan kepada Tok Bilal untuk azan.
Lepas tu kita sambung sikit lah, hadis ni pun nak habis dah kan. Wallahu a'lam. Okey. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Kemudian apa lagi yang berlaku pada dunia ni? Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis ni dia kata apa? Tuan-tuan bacalah. Dia kata maka fayabqa shirarun nas fi khiffati at-tir wal ahlam as-siba' la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara. Di antara benda akhir zaman yang kita akan tengok, kita harap kita tak tengok la ya'rifuna ma'rufa, orang tak tahu apa dia tu benda baik, wala yunkiruna munkara, dan orang tak tegur benda yang jahat. Tuan-tuan jangan sampai kita duduk dalam zaman tu, zaman di mana manusia tidak menyuruh kepada kebaikan. Sebab apa? Tak suruh pasal tak tahu nak suruh apa, dan tidak menghalang dan tidak mencegah kemungkaran. Artinya berlaku kemungkaran dan tak ada siapa yang halang dan tak ada siapa yang bangkit untuk menegur. Semakin kita lihat hari ini, kita semakin nampak dah bermula keadaan itu. Sehingga tuan-tuan jangan terkejut. Kita dah nampak sekarang ni, cuma dia tak seteruk hadis yang saya nak baca ni lah. Keadaan itu sudah bermula. Baru ni ada sahabat saya duk kerja di Singapura, balik mai dia cerita di Singapura, di Johor kan. Pergi sebut pula ni lain, silap marah ni kan. Beromen atas bah, bukan cium-cium ni, berzina atas bah. Muda-mudi Islam sampai bah dah sampai dah, punya 2 kali. Oi, sampai dah turun, punya tak sedar. Ini bukan adegan ringan, adegan berat. Jangan duk pi pula. Kita kena pi tengok. Ya. Dan tuan-tuan jangan pelik tau. Ini belum muncul Dajjal. Belum muncul Dajjal. Kan? Dan kalau kita pi di setengah tempat, kita akan tengok orang tak ada segan silu. Tuan-tuan nak dengar apa yang Nabi kata masa last nanti. La taqumus sa'ah, dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr yang disebut oleh Ibnu Hibban, daripada sahabat Abdullah bin Amr dalam Sahih Ibn Hibban. Ibn Hibban kata apa? Ibn Hibban kata
Dari riwayat satu hadis daripada Abdullah bin Amr, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadinya kiamat. Artinya dekat dengan nak tiup sangkakala, keadaan ini akan terjadi. Keadaan apa? Hatta tatasafadu fit turuq, tasafadul hamir, iaitu manusia akan berzina di tengah jalan. Dan orang tak tegur dan tak larang. Cuma orang buat apa? Tegur tak dah, larang tak dah, marah pun tak dah. Tapi oleh kerana duduk tengah jalan, orang buat apa? Tu kira kasar ah. Orang minta izin pi tepi sikit nak lalu. Realiti, hak asasi ya. Sehingga akan nak marah pun tak ada fit, tak ada. Tuan-tuan boleh bayang, tengok orang berzina tak ada perasaan apa, cuma dia nak lalu tak boleh. Mungkin dia naik kenderaan kan, nak berjalan ke apa kan, depa duduk terlentang tengah jalan, ni pi tepi sikit aku nak lalu. Hampa nak buat ikutlah. Demikian yang dimaksudkan manusia sudah tidak la yunkiruna munkar. Dan hari ni pun kita ditanam, dipasok dengan pemahaman kubur aku, dan di antara benda yang paling bahaya dia panggil apa? Indonesia dia panggil HAM, hak asasi manusia, human right. Artinya orang tu nak berzina ke, orang tu nak bersekedudukan ke, orang tu nak buat apa ke, itu hak dia yang perlu kita hormat. Dan sekarang ni kita bukan boleh duk tegur tak ketahuan hala, duk pergi masuk campur tak ketahuan hala apa, dan feel ataupun dia panggil sensitif kita nak ada al-amru bil ma'ruf tu memang tak ada. Bukan kata dalam masyarakat, dalam rumah tangga pun kita dah tak ada dah apa dia panggil api tu, kan? Tak ada apa. Orang ambil anak dara kita pukul 8 pun kita tak ada apa. Kita start mutu pi main mayang marik. Yang jantan tu duk tunggu nak perempuan kita nak bawa pi pasar malam. Kita start mutu main mayang marik. Sekali kita balik dah Mina. Dak apa terus pi mana kot? Tak apa, sekali dia bentak balik mai. Anak baru bertunang lepas api dah. Depa nak pergi mana tu? Nak pergi cari barang buat hantaran. Mana aman sentra? Pergi berdua. Tak ada apa nak. Dia kata sayuk nak balik takut tengah-tengah malam. Betul? Tidur sini. Tidur mana? Bagi tidur sekali menikahlah nanti. Tak ada apa. Tak ada apa dah tuan-tuan. Kita tahu anak perempuan kita ada kawan laki-laki, kita rasa apa? Tak rasa apa. Lah awak tak ajak balik mai, boleh berkenal. Ya Allah. Sampai ke tahap kita tak ada perasaan. Tak mau macam tu. Kan? Oh, kalau dulu silap hari bulan mampus budak tu. Pasal apa? Pasal kita punya kadar iman tu sudah tidak sesensitif. Iman ni dia sensitif tau. Dia tak boleh tengok benda-benda yang salah. Okey, tak apa. Kita sambung lagi. Akhirnya kita sampai kepada kemuncak yang mana Nabi SAW kata, min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kita harap kita mati ya. Manusia yang paling buruk adalah manusia yang ketika berlaku kiamat dia hidup lagi. Min syirarin nas man, sesiapa yang ketika mana berlakunya kiamat dia duduk hidup, artinya dia menyaksikan kiamat, itulah seburuk-buruk manusia. Orang beriman dia tak akan saksi pasal dia dah mati awal. Yang lu ada yang tu yang minta lalu tepi sikit. Okey, dan kita
Tengok pada rangkap yang terakhir kita habis buang lah kan. Berlakulah kiamat. Berlakulah kiamat, iaitu tiupan yang pertama. Dan dalam hadis, sur atau sangkakala, trompet itu sudah berada di mulut Israfil alaihissalam. Sudah ada. Dan mata dia tepat ke arah arash. Sebab dia sedang menunggu arahan Tuhan. Tiup, dia akan tiup. Sebagaimana dalam Quran sebut, kalau tuan-tuan boleh balik tengok, tuan-tuan boleh buka tengok kan, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-13 sampai 15. 13, 14, 15. Fa idza nufikha fis sur nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibal fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah. Quran kata apa? Dan ketahuilah apabila ditiupnya tiupan dengan sekali tiup, nafkhah wahidah, dia tiup sekali lah. Jangan duk bayang lagu Piramlia, dia tiup tu habis. Apa yang berlaku? Apabila didapat arahan green light daripada Tuhan, tiup, dia tiup. Allah menceritakan wa humilatil ardu wal jibal, dilipat bumi ni, humilat ard, diangkat bumi ni, dilipat, digulung bumi ni, wal jibal, dan juga gunung ganang, fadukkata, dan dihancurkan dengan sekali hancuran. Dalam bahasa kita, sedah. Bila tiup saja bumi dengan gunung ganang, bila bumi hancur, alam ni semua hancur sekali ya, sekali ya, dukkata dakkah, sekali kan. Pada hari itulah berlakunya waqi'ah, itu hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis yang terakhir untuk malam ini, wala taqumanna as-sa'ah waqad nashara rajulan thawbahuma bainahuma. Masa nak kiamat ni duk menega lagi. Maknanya orang cari dunia ni tuan-tuan tak habis. Tak habis, macam semalam saya kata, tak habis kan? Cari duit simpan di bank, cari duit simpan di bank kan. Saya ingat KWSP kot, KWSP ke ASB, dia punya slogan dia, simpanan untuk hari tua. Salah tahu tak? Bukan simpanan hari tua, simpanan hari mati. Pasal orang kita, dia punya trend dia pulun cari duit, dia simpan tapi dia tak guna. Lepas tu kita tanya pasal apa, dia kata sampai hari tua. Lah ni hang tua dah, nak tua mana lagi? Dia duduk pulun lagi ni, duduk pulun cari duit lagi, pulun cari duit lagi. Tak, yang saya kata semalam, jangan bagi silap lah. Hak cari duit, mengaji, semayang, buat ibadat, apa semua tu, no. Tak ada hal. Ni hak cari duit orang yang tak ada ni. Hak mengaji, hak semayang, apa semua tu memang Quran suruh. Sampai perkataan Ibnu Abbas, kalau aku tahu esok kiamat, aku dah lagi tanam, aku tanam. Aku tanam. Walaupun aku tahu dah esok kiamat kan. Saya nak bagi tahu, kita simpan. Akhirnya kita mati. Duit tu kita bawa lah. Buku tu kita bawa pergi lah. Bawa buku lah, duit tu tak boleh lah. Buku tu kita bawa. Pasal di dunia memang kita sayang ke buku tu pun kan, kita syok tengok, oh buku aku alhamdulillah naik. Pasal tu manusia ni, dia pulun, dia seronok apa tau, dia seronok update. Dia kata tolong print tak, nak tengok jumlah. Dia tak guna pun, sedekah joh sekali. Dia syok kan. Akhirnya apa? Ibadat pun tak buat. Duit yang sekurang-kurangnya boleh tolong dia pun orang lain yang boleh kan. Kemudian kata Nabi, dua orang laki-laki ni nak dekat kiamat lah. Mereka ni mungkin tak beriman lah, pasal mereka duduk hidup ni. Hampaklah kain nak menega, nak jual baju. Hampaklah nak jual baju kan. Yang seronoknya Nabi kata,
fala yatabaya'anihi wala yatwiyan. Tak ada nak jual lagi, tak ada nak jual beli, tak ada nak bungkus simpan. Artinya mereka tengok berlakunya apa dia ni goncang ni kan, yang Quran cerita tu kan, apa kiamat tu, mereka pun ni dah lipat lah kok gempa bumi nak lari lah kan. Tsunami pun tak ada lipat, tsunami pun tak ada nak selamat, apatah lagi kiamat. Tsunami ni tak ada apa lah dengan kiamat. Tsunami kita boleh rakam lagi tau, dia main kan, dia tengok rakaman, dia main pelan boleh buat lagi rakaman. Kiamat kalau dan duk rakam tu kira sakan kau tu. Sedah ya. Sehingga Nabi kata nak habaq kita terkejut, tergempaknya dia datang tu, sehingga kan kawan tu baru hampak nak lipat balik tak dan. Niaga telah kan. Wala taqumanna as-sa'ah wa qad insarafa ar-rajul bil laban. Dan Nabi kata nak habaq betapa terkejutnya, artinya berlaku secara tiba-tiba. Tahan nak minum susu, perah nak minum, tak dan minum kiamat. Tu dua. Wala taqumanna as-sa'ah wa huwa yalitu hawdah fala yasqi. Ada orang pergi cedok dalam telaga nak minum air, tak dan nak minum. Semua benda-benda ni sedah ya. Minum air, minum susu, lipat baju, semua ni benda-benda Nabi nak beritahunya, dia poin dia satu ya. Benda yang cepat. Tapi tu pun tak dan. Yang paling berat lagi Nabi kata apa? Wa qad rafa'a uklatahu. Satu orang tu dia apa? Apa dia panggil ni ya? Jemputlah no. Dia dah ni. Bukan duk dalam pinggan lagi, duk di tangan dah. Cuma nak suap masuk. Dan Nabi letak hak ni sebagai the last, contoh yang terakhir pasal nak abad kata hak ni nak sup masuk lah. Tak dan dengan apa? Tak dan dengan kiamat. Kita mungkin dengan izin Allah tak sampailah ke sini, tetapi Nabi bagi tahu selain daripada kiamat yang kita duk cerita sedah ni sekali ni, apa lagi kiamat yang mungkin dan pada kita mati. Artinya tuan-tuan percaya tak, kita boleh malam ni kita try tengok, kita boleh tak ambil tengok, tak bagi tuan-tuan rasa takut sikit kan. Kalau Quran kata, hadis kata kita tak suap mulut kiamat berlaku, tak dan masuk makanan tu, ramai juga orang yang mati tak sempat untuk buat benda yang terakhir dia nak buat. Banyak. Banyak. Orang yang dah mungkin duduk atas kapal terbang, ataupun mungkin yang dah sampai Mekah nak pergi tawaf, ataupun mungkin dah tawaf, mungkin nak sa'i. Hanya beberapa saat saja daripada benda yang dia nak buat tu, dia dah tak sempat. Demikian dekatnya mati tu dengan kita. So tuan-tuan jangan tangguh lah. Tu ya poin dia. Nabi nak beritahu jangan tangguh, jangan tunggu. Pasal kita ingat kita boleh sikit ya. Ramai juga manusia yang dalam perancangan plan dia nak buat ni, nak buat ni. Pasal tu Quran dia tak bagi jarak jauh. Quran kata malam dengan pagi. Malam dengan pagi tak jauh lah. Quran kata wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Pasal tu Abdullah ibnu Umar dia pergi dekat Nabi. Nabi kata mati ni dekat, hang jangan main-main dengan mati. Ibnu Umar kata aku tidak pernah tidur satu malam melainkan aku telah menulis wasiat. Aku telah menulis wasiat. Artinya apa? Ibnu Umar faham perkataan Nabi. Kita mungkin rasa lambat tau, tapi bila dia sampai kita tak ada nak capai apa pun. Betapa terkejutnya mati tu kan. Dia tak ada heran kan. Kita menyangka dia lambat lah kan. Wallahu a'lam. Ya. Okey. Sebab itu
ada perbincangan di kalangan para ulama tentang jumlah nabi dan rasul. Kerana ada orang yang Tuhan lantik dia jadi rasul, dilantik jadi nabi, tetapi dia tak jadi rasul. Tetapi orang yang jadi rasul mesti nabi. Apa beza nabi dengan rasul? Ada pendapat yang kata rasul seperti Musa, Ibrahim, yang kita kata 25 rasul itulah, ada kaum, ada umat. Adapun nabi tak ada. Nabi dia tidak ada umat, rasul ada umat. Jadi boleh tak dalam satu masa ada rasul dan ada nabi? Nabi boleh jadi banyak, sehingga akan berapa jumlah nabi tak diketahui. Sebab itu nabi ni banyak tau. Pasal itu dalam Quran cerita ada nabi yang dibunuh. Dan nabi paling banyak nabi daripada kalangan Bani Israel. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Quran kata dan mereka membunuh para nabi. Dan nabi cerita ada nabi yang ditanam kepalanya sehingga kepada parah leher, digergaji kepalanya sehingga terbelah dua. Ada nabi yang dicampak api, ada nabi. Maknanya nabi ni banyak tak? Banyak. Dan ada juga nabi yang kita tak tahu. Tapi rasul dia ada kaum dia lah, dan dia kena menyampaikan dakwah ajaran dia. Adapun nabi dia tidak wajib lah untuk menyampaikan ajaran dia. Itu ada beza sikit lah. Jadi Khidir ni dia mungkin nabi tetapi tidak rasul. Ada juga pandangan kata dia bukan nabi tapi dia wali. Ada pendapat lah macam tu. Wallahu a'lam. Tapi saya kata dia nabi. Saya pegang pendapat dia nabi. Apa pasal saya kata dia nabi? Di antara pandangan kata dia wali dengan pandangan kata dia nabi, saya kata pandangan yang kuat nabi. Saya bersama dengan ulama yang kata dia tu nabi, dan itu lebih kuat kerana dia menerima wahyu. Kerana dia menerima wahyu. Apa dia yang dia terima wahyu? Katok budak bagi mati, tebuk lubang kapal dengan memperbaiki dinding supaya harta anak yatim tu terselamat. Wali boleh terima wahyu tak? Wali manusia biasa yang tak ada wahyu, cuma dia ada karamah. Pasal itu kita katakan yang dapat wahyu ni hanyalah para nabi. Khidir dapat wahyu, artinya Allah bagi kat dia benda yang orang lain tak dapat lah. Maka yang kini kita katakan dia sebagai nabi lah. Jadi boleh jadi dalam hal itu. Wallahu a'lam. Tapi ada tak yang boleh mengaku jadi nabi lah ni? Kata tak tahu. Tak boleh lah pasal apa? Dalam hadis Bukhari Nabi kata la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi selepas aku. Wa khataman nabiyyin, dan nabi itulah sebagai penutup sekalian nabi. Sebelum tu boleh jadi, tapi selepas tu tak boleh jadi. Kalau dia mengaku juga dia bukan nabi lah. Antara membayar income tax dengan zakat, yang mana lebih afdal? Dia macam ni tuan-tuan. Dia macam ni. Zakat wajib. Dia bukan afdal tak afdal lah. Dia wajib. Dia kalau tak bayar dosa. Afdal tak afdal ni kalau buat tak apa, kalau tak buat tak apa juga. Cuma kalau tak buat dia tak afdal lah. Afdal ni di antara baik dengan lebih baik. Tapi zakat wajib. Hang bayar tak zakat? Aku tak bayar. Pasal apa? Aku memilih yang tak afdal. Tak boleh lah, zakat ni wajib. Okey, zakat ni wajib. Wajib kena bayar. Kan? Depa tangkap gambar di mana tu ada ular lipan besar ah. Dan dalam salah satu azab pada orang yang tak bayar zakat ni ular ah, kan? Ular. Harta zakat dia akan tukar jadi ular dan patuk-patuk dia. Lepas tu dia pula tanya kat ular tu, hang ni ular apa ni? Siapa dia? Dia kata aku ni zakat hang. Sekarang ni aku mai tolong hang lah. Kan? Okey. Pasal itu zakat ni jangan buat main tau. Kan? Diperangi orang yang tidak membayar zakat. Income tax ataupun cukai. Dia ni apa dia kalau ikut tak tahulah, ulama khilaf banyak pendapat lah.
kan, tentang hukum dia. Tapi saya macam ni je, kita punya prinsip wajib mentaati ulil amri dalam perkara-perkara yang baik lah. Kan kita wajib taat. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Wallahu a'lam. Kalau kita nak bahas isu cukai ni panjang cerita. Income tax ni cukai. Cukai ni panjang cerita. Ada ulama kata orang Islam tak ada cukai kerana dia sudah ada zakat. Sebab itu kalau kita tengok di zaman Nabi ada tak cukai untuk orang Islam? Cukai untuk Islam ni zakat lah. Yang orang lain ada jizyah. Kan? Ada jizyah untuk cukai kepala. Cukai kepala pada orang kafir. Orang kafir tak bayar zakat. Kita kenakan cukai kepala. Jizyah. Adalah dia punya dia punya bab cukai ni. Okey. Sebahagian ulama kata wajib kita bayar zakat. Dia jatuh wajib jugalah apabila arahan itu dikeluarkan oleh pemerintah. Cukai. Kan? Maknanya cukai, pemerintah keluar arahan kena bayar lah. Kan? Kena bayar. Maka sebahagian ulama kata wajib lah pasal benda tu arahan daripada ulil amri. Cuma saya tak mau nak bahas tentang hukum cukai tu. Pasal panjang lah. Dia ada hujah-hujah dia lah. Kan? Sebab itu di Saudi antaranya dia tak ada cukai jalan, dia tak ada cukai kereta dan sebagainya. Wallahu a'lam, kerana ulama-ulama depa tak menerima sistem cukai-cukai ni lah. Kan? Tapi adalah cukai-cukai lain dia kenakanlah juga kan. Tapi wallahu a'lam, kena tengok pada spesifik lah. Tetapi kalau cukai itu tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, kesimpulan mudahnya kalau cukai itu, income tax itu tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, maka kalau pemerintah paksa, pemerintah arahkan kita bayar, sebagai ahli sunnah kita taat lah. Kita taat. Tetapi yang zakat tu memang clear lah, wajib kan, clear wajib. Okey. Macam mana kalau dia janji nak bagi duit kat masjid tapi dia mungkir, apa hukum? Dia janji nak bagi duit. Tuan-tuan, dia macam ni ya, tuan-tuan. Dia senang ya. Janji ni Quran suruh kita penuhi. Aufu bil uqud. Hatta kan dengan orang kafir. Sebab itu bila Nabi sign perjanjian sulh Hudaibiyah, agreement MOU dengan orang musyrikin Mekah, Nabi tak langgar. Orang Islam ni al-muslim ala syurut atau inda syurut. Orang Islam itu diikat dengan syarat atau janji dia. Pasal tu lah, sifat orang munafik ni mungkin janji. Ada satu kes orang Islam di Mekah lari mai ke Madinah. Dia dah kena, saya lupa nama kawan tu, dia dah kena pukul, dah kena ribut, dah kena ni apa semua. Dia lepas mai ke Madinah. Orang Mekah kata bagi balik. Pasal kita dah janji. Korang tu dah ni apa semua. Nabi buat apa? Pendekkan cerita lah. Walaupun berlakulah perundingan dan sebagainya, Nabi serah balik. Nabi serah balik. Orang Islam ni lambang dia janji dia. Lambang dia janji dia. Dan terutama sekali kalau kita berjanji dengan institusi agama ni, pasal masjid apa ni semua ni akad kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji dengan masjid ni rumah Allah. Jadi akad kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita jangan ni ya. Dia kena ingatlah, mungkir janji ni dia ada dua. Satu, niat daripada awal nak kecoh. Hak ni yang tanda munafik tadi ni. Satu lagi, dia memang niat nak tunai, dia memang niat nak penuhi janji tu, tetapi dia tak mampu. Bila sampai pada masa dia, sampai pada waktu dia tak mampu, maka dia tak bolehlah penuhi. Yang ni tak termasuk dalam ancaman tadilah. Sebab itu kita kalau nak cakap ni, jangan nak janji ni, jangan duk seronok sangat. Saya nak bagi ni kat ni ustaz saya nak bagi ni kat masjid lah, saya nak sedekah ni, saya nak wakaf
Janganlah. Kan? Ada juga yang saya pun naik perah, duk sebut nak bagi, duk sebut nak bagi, duk sebut nak bagi, terang 3-4 kali teranglah, benak hati perut kot. Ya, tak payah main tarik tali, kita nak bagi, tak bagi. Tak bagi, tak kan? Bagi buat cara nak bagi. Macam mana cara nak bagi? Cara nak bagi, cara betul ya. Pi pejabat tanah, tukar nama, tukar geran, tukar segala tukar. Itu baru bagi. Nak bagi? Bila? Nanti nak bagi. Bila? Nak bagi? Orang macam ni kita kata tak payah bagilah. Simpan. Pasal apa? Pasal kalau dia bagi pun tak guna. Quran kata apa? Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Lepas dah bagi, duk sebut pula. Tu saya bagi. Kalau jual tu Allah. La ilaha. Hang jual. Benda-benda macam ni dia tak sedap kesan dia apa? Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Quran kata, jangan jahanamkan pahala kamu dengan menyebut-nyebut. Sebut pun tak boleh. Bila kita bagi, tuan-tuan ingat, bila kita dah bagi, tak boleh sebut. Apa pun tak boleh sebut. Sebut pun tak boleh. Kan? Tambah kita duk ungkit pula apa. Tak payah sebut. Bagi. Bukan hak kita dah. Sal. Kan? Pasal itu jangan bagi kalau kita tak sampai hati. Pasal itu nak bagi ni biar betul-betul sesuai dengan tahap kita. Kalau kita setahap RM5, tak payah duk galak nak bagi 10. Tak payah duk tunjuk. Bagi RM5. RM4 lagi bagus. Kalau dia tu takat RM5, bagi RM4 cukup lah. Hak ni dia balik, dia tenang tu. Dia tak sebut lah. Lupa. Berapa tu aku bagi? Tapi kalau dia tahap RM5, dia bagi 10. 2020 pun dia teringat lagi. Dia kata masa masjid nak buat kapek dulu, aku bagi RM10. Ingat lagi dulu Ingat. Kan? Kita tak mau. Quran kata wala tubtilu sadaqatikum bil manni. Kita ajak orang bersedekah. Kita suruh orang bersedekah, tetapi dalam ruang lingkup kadar iman dia. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan.